meneruskan bacaan Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Okey, kita mula ya. Ini dengar suara cikgu jelas? Jelas ke? Jelas. Alright. Jadi ini adalah soalan SPM, percubaan SPM daripada Pahang kalau tak silap. Okey, okey, penting awak jawab soalan SPM, percubaan SPM ni, perhatikan. Awak nampak soalan dari yang sini lebih kurang macam soalan kita hari tu. Berkenaan dengan COVID-19 lah. Jadi trial-trial ni kadang-kadang mungkin ada trial negeri yang memang masuk SPM. Mungkin lah. Okay, kemungkinan. Jadi pastikan nanti bila dapat soalan modul trial daripada negeri-negeri lain yang akan diedarkan, sila buat. Nanti kita bincang macam ni lah. Okay, kita jap ada lagi nak masuk. Korang ni kenapa tak nak guna email MOE ya? Jadi terganggu sikit. Okay, mana tadi? Nampak paparan ni? Paparan nampak Kita share semua kan? Nampak. Nampak soalan ni? Okay. So kita fokus kepada soalan 12 hari ni, soalan mudah saja. Cuma awak kena revise balik lah fakta-fakta mitosis dan meiosis. Okay, jadi soalan 12A. Okay, dipertanyakan berkenaan dengan 4 perbezaan antara proses mitosis dan meiosis. Alright, jadi kalau tak tahu fakta, tak boleh jawab. Okay, jadi dua konsep ni awak kena tahu bezakan, tahu apakah konsep dia, kalau tak dapat jawab lah. Okay, so andai kata 12A ni awak tertukar ke salah ke, ada peluang pada soalan B. Soalan B, dia ada teknik-teknik dia yang mana awak betul teknik dia tu, boleh jawab dengan baik lah. Okay, kita pergi 12A, kita tengok contoh jawapan kawan awak. Sebelum itu, okay, nyatakan 4 perbezaan antara proses mitosis dan meiosis, 4 markah. Okay, jadi perlu ada 4 point. Okay, 4 point. Maksudnya 4 isi lah. Jadi soalan macam ni, perbezaan paling mudah untuk awak memudahkan pemeriksa menanda kertas awak buat dalam bentuk jadual. Okay, buat dalam bentuk jadual. Oh, hilang pula. Mitosis, meiosis. Jadi tadi dia minta 4 perbezaan. Jadi perlu ada 4 perbezaan. 1, 2, 3, 4. Maksudnya poin pertama, poin kedua, 3, 4 tu mesti sama. Contoh mitosis awak nyatakan dekat mana berlaku kan. Mitosis berlaku dalam sel bla bla bla. Meiosis pun awak kena cerita pasal kat mana berlaku. Tak boleh dia berterabur. Contoh mitosis berlaku untuk pertumbuhan sel badan. Manakala meiosis awak cerita berlaku di sel pembiakan. Jadi dia berlawanan ciri. So mesti ciri yang sama awak letak dalam nombor yang sama. Ciri sama, maksudnya konsep yang sama. Kalau cerita pasal tempat, cerita tempat dulu. Kita tengok jawapan kawan awak. Okay. So ini contoh dia. Dalam table kan. Okay. Jadi kita pilih yang mana color merah. Kenapa tiba-tiba tak ada color merah? Ok,
Menghasilkan sel baru. Mitosis menghasilkan sel baru. Menghasilkan gamet. Meiosis menghasilkan gamet. Sel baru. Gamet. Tak nampak sangat jelas lah perbezaan dia. Okey, kita proceed kepada yang kedua ni. Okey, yang ni kita tengok balik menghasilkan gamet tu. Sebab sekarang dia nak perbezaan. Gamet ni juga sel. Okay. Maksudnya tak berapa nak jelas awak nak cakap apa. Okey, tak apa, kita pergi ke, kalau awak nyatakan dengan komplit menghasilkan sel baru untuk pertumbuhan, menghasilkan gamet untuk pembiakan, tu boleh. Okey, seterusnya. Okey, ini 50-50 lah, bagi saya 50-50 nak terima ke tak. Okey. Jadi kalau terima dapat 1 markah. Walaupun yang ni betul, kalau sini salah, jadi salah tau. Okey, so ini 50-50. Okey, kita tinggalkan dulu tu. Berlaku dalam sel soma, okey betul, sel badan. Manakala meiosis berlaku dalam sel pembiakan. Seterusnya, dapat 1 markah. Ini, okey, untuk sini dapat 1 markah. Sel induk membahagi sekali sahaja. Sel induk membahagi 2 kali secara berturut-turut. Okey, tak perlu nyatakan pun secara berturut-turut tu. Okey, di sini betul, bagi 2 kali jadi 1 markah lagi. Bilangan kromosom dalam sel anak adalah sama dengan sel induk. Bilangan kromosom dalam sel anak adalah separuh dari sel induk. Okey, 1 markah. Okey, jadi kita anggaplah ini salah dulu. Yang ni kosong markah. Jadi, ataupun seorang tolong cek ada tak perkataan ni dalam buku awak? Okay, yang perbezaan tu. Kalau ada nanti bagi tahu cikgu. So kalau anda katalah satu tu salah, dapat 3 markah lah. Kita tengok dulu jawapan kawan yang lain. Siapa ni? Syakir. Sekejap kita tengok. Okay, Syakir punya ni. Syakir punya rasanya tak silap ni. Okay. Berlaku pada sel soma, berlaku pada organ. Syakir, bukan organ. Sel. Sel pembiakan. Jadi kosong markah. Menghasilkan 2 sel anak, betul. Menghasilkan 4 sel anak. Oh, jadi yang tadi tersilap lah yang tadi jawapan tadi tu, cek balik tadi yang separuh tu. Itu bilangan kromosom. Oh betul, tadi bilangan kromosom, sorry. Ini sel anak. Okey. Menghasilkan 2 sel anak, menghasilkan 4 sel anak. Okey, betul. Bila dua-dua betul, barulah sini dapat 1 markah. Yang ni betul, yang ni salah. Jadi kosong markah. Tidak berlaku pindah silang. Okey, mitosis betul, tidak berlaku pindah silang. Pindah silang berlaku untuk variasi kan. Okey, bilangan kromosom sel anak sama dengan sel induk. Bilangan kromosom sel anak sama dengan sel induk. Sama macam jawapan kawan awak yang first tadi. Bilangan kromosom sel anak separuh daripada sel induk, betul. Jadi malangnya hilang 1 markah sebabkan perkataan organ. Okey, lebih tepat adalah sel. Awak dah cerita sini sel, tiba-tiba sini organ. Okey. Okey, kita tengok jawapan kawan yang seterusnya. Ui, siap taib. Ni skema. Siapa punya ni?
Alhamdulillah, rajin betul. Sempat dia menaik tadi. Okey. Okey, sama macam tadi kan. Saya pembiasan betul. Nampak ni Syakir tadi. Buat organ. Bilangan pembahagian sekali. Dua kali. Okey. Satu markah. Satu markah. Dua set anak. Hmm. Okey, empat set anak. Apa macam skema je ni. Dia ada variasi genetik. Berlaku variasi genetik. Kalau boleh cerita pasal pindah silang tapi tak apalah saya terima sebab pindah silang yang dalam meiosis ada pindah silang yang jawapan Syakir tadi menyebabkan berlaku variasi kepelbagaian. Mitosis tak ada berlaku pindah silang. Pindah silang. So refer balik apa maksud pindah silang. Kita terimalah. Jadi tahniah dapat 4 markah. Tepuk sikit. Okey, seterusnya kita cek semua jawapan yang kau nak hantar. So yang lain pun walaupun awak tak buat tadi, tolong buatlah sebab kita terpaksa macam ni lah secara online jadi masing-masing kena main peranan lah. Ada lagi nak masuk. Awatif tadi nampak macam dah ada. Okey, kita tengok lagi siapa lagi. Ini sama jawapan saya. Oh, yang mana satu yang okey. Ni rasa dia hantar balik kat cikgu tadi kali kedua Okey, tak apa. So sama je lah. Siapa lagi ada hantar tadi? Benda sama. Okay, jadi last yang ni lah. Siapa punya E je dia buat. Tapi okey lah buat juga Apa perbezaan antara proses mitosis dan meiosis? Okey, ini macam buku terus ni. Dia buat ni ciri kan. Ni ciri. Okey, bagus. Tempat berlaku sel soma, sel pembiakan. Okey, betul. Okay, jadi sini satu markah. Bilangan pembahagian satu sel dua kali betul, satu markah. Bilangan sel anak heterhasil 2 dan 4 betul. Berlaku pindah silang tidak di mitosis. Ya, okey. Ni Imal kot ni. Tahniah 4 markah. Okey, kita beralih kepada soalan seterusnya. Jadi, soalan Jadi soalan sebelah A ni dia lebih kepada fakta. Awak tak tahu fakta, salah fakta, tersilap perkataan jadi salah. Jadi kita nak tengok soalan seterusnya. Okay. So alhamdulillah ramai dah boleh jawab. So, walaupun ada yang mungkin rujuk buku tapi macam itulah. Kita study rujuk buku pun tak kisah. Tapi di SPM nanti dah tak boleh rujuk buku Jadi tak ada masalah, nampak kat situ dah dapat 3 atau 4 markah. Kita nak lihat kepada soalan 12B ini, kemahiran berfikir mengkonsepsi, membina konsep. Yang cikgu dah ajar sebelum-sebelum ni, cuma masih berlaku lagi kesilapan-kesilapan yang boleh dielakkan. Okey, jadi soalan 11B ni, perlu teknik yang betul untuk dapat full mark
Jadi rajah 12 menunjukkan pembahagian sel mitosis yang berlaku dalam bahagian badan manusia. Okey, cuma soalan negeri ni, soalan pertama dia yang standard SPM dia tanya, nyatakan soalan pertama biasanya nyatakan maklumat. Apakah maklumat yang anda dapati daripada rajah 12? Kan? Biasanya soalan SPM macam tu. Jadi maklumatnya, contoh pembahagian sel adalah pembahagian sel berlaku di kulit, di rambut dan juga sel darah merah. Itu soalan kalau tanya kalau soalan tu tanya, nyatakan maklumat yang anda dapat dalam rajah 12. So kita tengok, kita jawab soalan ni lah. Soalan ni tak tanya maklumat kan, dia terus tanya kenal pasti dua ciri sepunya. Okey, jadi kita lihat dua ciri sepunya yang kawan-kawan awak jawab. Okey, ciri sepunya. Okey, tadi soalannya. Okey, sebelum tu kena tahu dulu apakah sel pembahagian sel ini. Jadi ada dua tadi kan? Clue dia dua tadi. Mitosis ke meiosis? Ha? Mitosis ke meiosis kelas? Seorang jawab. Sebelum kita cek jawapan. Mitosis. Mitosis. Alright. Bagus. Okay, mitosis. Jadi kita cerita pasal mitosis. Ciri-ciri sepunya dalam pembahagian sel mitosis. Okay, jadi kita lihat jawapan kawan awak. Okay, jadi berlaku pada sel soma. Ya, betul. Menghasilkan dua sel anak. Ambil balik daripada tadi kan? Ambil balik daripada yang atas tadi. Okay, dua markah. Okay, seterusnya, kawan yang seterusnya. Aduh, ada lagi nak masuk. Okey, sama juga dua set anak. Sama dapat dua markah. Kita. Okay. Dua markah. Kita punya. Anda kata cikgu ni tak ada. Ni jawab 12A je. Ada tak yang mana jawapan cikgu tertinggal tu? Kalau cikgu tertinggal, cikgu tanda kemudian lah Cikgu akan PM yang dah jawab tu lah. Alright. So, tak ada masalah bagi ciri sepunya. Fakta juga kan? Okay, kita nak lihat teknik menjawab untuk soalan konsep. Bina konsep awal. Then, ada soalan seterusnya ada ke? Okay. Lepas tu, ada konsep sebenar. Ada dua jenis konsep yang boleh ditanya. Konsep awal, konsep sebenar. Biasa soalan konsep awal di awal lah ditanya, bina konsep awal. Jadi konsep awal ni masuk awal. Maksudnya ciri sepunya tu kat depan, awal. Macam tu nak ingat. Konsep awal, ciri sepunya awak jawab, mesti jawab pada soalan ni. Jawapan di sini, awak turunkan ke sini. Dua tadi, dua jawapan di soalan ciri sepunya, turunkan kepada konsep awal. Okey, kita tengok. Ni juga dah bagi teknik menjawab itu kan. Okey, ingat konsep awal, ciri di hadapan. Ciri ini yang awak jawab tadi, di hadapan. Pembahagian sel yang berlaku pada sel soma ada kat sini. Okey, betul. Dan menghasilkan dua sel anak. Okey, betul. Adalah pembahagian mitosis. Betul. Okey. Jadi syarat dia dua ciri yang betul yang awak nyatakan di atas soalan ciri sepunya ni dan gabungkan adalah pembahagian mitosis betul ataupun proses mitosis. Jadi betul. So keseluruhan tu betul lah. Satu markah. Bahagian sel yang berlaku dalam sel soma dan menghasilkan dua sel anak adalah
Mitosis. Alright. Ini okey lagi. Walaupun tak ada proses. Proses mitosis adalah proses berlaku dalam mitosis. Alright. Okey, tapi tak apa. Betul. Okey. Cuma inilah dia. Takut ada kemungkinan ditolak Tak ada perkataan proses. Okey. Jadi proses yang berlaku dalam sel soma, kita tengok jawab soalan. Bina konsep awal, konsep tentang mitosis. Sekejap ada yang nak masuk lagi. Siapa nak masuk ni? Yang Suha. Okey, bina berkenaan dengan mitosis. Okey, macam tu lah So, biar ada perkataan proses. Pembahagian sel yang berlaku dalam sel soma, ada nyatakan kat sini, okey betul. Dan menghasilkan dua sel anak adalah proses mitosis Okey. So, untuk kali ini juga baik hatilah bagi. Okey, so dalam SPM takut ada kemungkinan jadi salah. Okey, kita lihat jawapan kawan lain. Sudah tadi. Sudah juga. Berlaku di sel soma ada di atas, ada. Okay, betul. Bilangan pembahagian sekali ialah mitosis. Berlaku di sel soma dan bilangan pembahagian sekali. Macam tadi jugalah. Okey, nampak dia punya perkataan tak berapa cantik. Berlaku di sel soma dan bilangan pembahagian sekali ialah mitosis. Macam tergantung. Cantikkan sikit ayat lah. Contoh, pembahagian sel yang berlaku di sel soma dan yang mengalami dan mengalami pembahagian sekali sahaja adalah proses mitosis. Bagi cantik sikit bagi cantik sikit ayat. So proses jangan tinggal. Alright. Rasanya cukup lah tu. Yang penting awak faham ciri sepunya mesti betul dan pindah ke sini, pindah ke bawah. Ciri konsep awal, pemeriksaan yang berlaku pada sel soma, masukkan balik situ. Andai kata awak jawab kat sini yang tiada soalan bina konsep awal ni, ciri sepunyanya tiada nyatakan DB, jadi salah lah. Okey, boleh ada soalan untuk konsep awal? Ada soalan untuk konsep awal? Tak ada. Tak ada, boleh faham konsep awal tu mesti ciri sepunya yang awak nyatakan di atas. Okey, beri satu contoh lain, satu saja. Okey, so hati-hati soalan ni, kalau disuruh bagi satu contoh sahaja, bagi satu saja, tak payah explain. Tapi anda kata soalannya beri satu contoh lain yang mengalami pembahagian sel ini dan nyatakan mengapa. Kena explain. Itu soalan 2 markah. Okey? Jadi sekarang dia suruh bagi contoh saja. Jadi apa-apa saja yang berlaku dalam mitosis, kita terimalah. Kita tengok jawapan. Pemanjangan kuku, okey betul. Kuku sama je semua ni. Satu contoh bahagian yang mengalami meiosis. Sorry. Soalan nombor 3. Kenapa sama je semua ni kuku ni? Kuku, betul.
Satu contoh bahagian nombor 4, tu soalan lain. Confuse pula. Okay, so rasanya tak ada masalah untuk situ. Beri satu contoh bahagian yang mengalami meiosis. Lawan bagi mitosis tadilah. Okay, jadi jawapan tadi ovari. Ovari berlaku tak jelas. Ada satu part meiosis sel pembiakan. Di sel pembiakan. Jadi sel pembiakan adalah ovum. Ovari itu lokasi di mana adanya ovum. Okay, ovari dia mengalami proses mitosis, pertumbuhan. Okay. So silap faham sikit lah ni. Okay. Jadi yang berlaku meiosis ni sel pembiakan. Okay, ovum, sperma, ataupun awak jawab secara umum, sel pembiakan. Okay. Oops. Satu contoh lain yang mengalami pembagian sel, satu contoh lain mengalami meiosis. Ini pun sama juga. Dia ingat sel pembiakan. Atau dalam buku ada ke dia tulis testis saja? Kita cek sama-sama nanti ya. Tapi jawapan yang terbaik tadi adalah sel pembiakan. Okey, jadi nyatakan sel pembiakan sperma ataupun ovum ataupun awak nyatakan sel pembiakan saja. Tadi kita double check nanti. Ini satu piece saja Ini satu piece saja, jadi tak adalah jawapan situ. Okey, jadi kita beralih kepada soalan terakhir. Soalan hubung kait ciri sepunya. Ingat, mesti ingat masuk hubung kait ciri sepunya ni soalan dia di soalan dua ciri sepunya tu. Mesti hubung kait dua ciri sepunya tu untuk mengenal konsep sebenar mitosis. Okay, jadi untuk jawab konsep sebenar, konsep awal tadi ciri di hadapan. Untuk konsep sebenar, ciri di belakang. Apa yang perlu ada di depan, dia tanya mitosis kan? Mesti bermula dengan perkataan mitosis adalah, ini mesti ada parameter. Okay, so parameternya adalah mitosis adalah sejenis suatu proses. Awak tak ada perkataan proses, dia salah. Adalah proses, sini adalah ciri sepunya. Dua ciri sepunya yang betul jawab tadilah. Mesti adalah proses yang jawapan 2B tadi, yang B tadi B ke tadi? Jawapan di bukan B. Jawapan dia tak ada label tadi ni kan. Kena pasti dua ciri sepunya. Mesti ambil jawapan daripada sini. Kena pasti dua ciri sepunya okay, kita tengok jawapan kawan-kawan. Sini tak ada. Okay. So ini tak perlu So bahagian saya betul sih. Nasib baik tak jejas. Okay, tak perlu. Kita tulis mula sini. Mitosis ialah pembahagian sel. Boleh? Sebab memang dia pembahagian sel ataupun ringkasnya proses yang berlaku dalam sel soma. Ciri yang pertama ada tak kat sini? Okey, ada. Dan menghasilkan dua sel anak. Ada tak dia yang kita kat sini? Okey, betul. So, dua-dua tu dia nyatakan dan betul. Jadi, ini dapat satu markah. Mitosis adalah proses, parameter dia. Pembahagian sel yang berlaku di sel soma ada tak? Sel soma ada, dinyatakan. Dan bilangan pembahagian
sekali. Okey. Oh, ni tak ada. Okey dah. Rasa macam ada 4 orang hantar tadi. Oh, Syakir. Sorry, Syakir. Ke ada Syakir tadi? Mana? Oh, yang ni Syakir. Okey. Jadi maksudnya semua dah lah. Kita dah bincang soalan 11 ini. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Semua faham Yang tak hantar tu ada buat tak? Ada buat Okey, jadi Buat. jadi sekarang Cikgu Syakir tanya dekat chat. Ada dekat chat. Oh, Syakir ni membisik cikgu bila present tak nampak dekat chat. Okey. Cikgu yang betul ke salah. Okey, itu yang kita check balik dalam buku teks, Kita check dalam buku teks. Dia tulis sebagai tesis ataupun apa tu sel pembiakan. Double check nanti balik Okey. Nanti sama-sama kita double check. Tapi yang terbaik adalah jawab sel pembiakan. Sebab dekat tesis tu dia berlaku mitosis. Daripada bayi sampailah ke dewasa kan. Okay. Yang meosisnya kita fokus pada dalam sel pembiakan. Alright. Jadi cuba difahamkan akan ada modul modul untuk soalan-soalan trial, soalan negeri-negeri. Jadi kat situ nanti bila awak dah ambil di sekolah, buat dan kita buat kelas macam ni lah, kelas perbincangan. Okay. So hari ni untuk permulaan ikut jadual baru ni, ada 18 orang saja. Okay. Alright. So yang lain tak tahu ke mana. Okay, next time kita akan bagi link tu awal-awal lagi. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, tambahan yang lain kita boleh bersurai. Bersurai masuk ke kelas lain pula ke. Tak ada soalan lain So soalan 12 awak nampak soalan konsep ni mudah. Soalan konsep. Oh, Iman left dah, takut kena baca doa. Okay, soalan konsep ni mudah untuk dijawab. Okay. So jangan rugilah Terima macam kasih tadi. cikgu. Tak habis cakap, terima kasih dah. Macam tadi tertinggal perkataan proses tadi jadi perlu ada perkataan proses. Okay. So ini cikgu rakam. So bagi yang tak masuk nanti boleh rujuk nantilah. Cikgu akan bagi link rakaman nanti. Okay. Setakat itu saja. InsyaAllah kita akan berjumpa di kelas yang lain. Okay. Ataupun teknik menjawab yang lain. Okay. Terima kasih atas kehadiran hari ini. Okay. Kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr. Okay. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.